Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Fadil Tuan Imam Masjid Muhajirin Yala dan semua yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 6 hari bulan 3 2024 bersamaan dengan 25 Syaban 1445. Alhamdulillah, sekali lagi anda dapat sampai ke Masjid Al-Muhajirin ini. Mengikut riwayat kata tadi, kita mari dah sebelum Covid dulu. Nah, ada hak sanak dia kata mari dah belum Covid. Jadi alhamdulillah, Allah Taala izinkan sekali lagi kita dapat berukhuwah di sini dalam program rehlah, orang panggil mantapkan ukhuwah, persaudaraan Islam bersama dengan masyarakat Islam di selatan Thai ini. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk 25 Syaban. Maknanya kita dengan Ramadan berapa hari lagi? Tak apa ingat dah. Kau dekat doa jadi pakai tak ingat dah. Makna kita dengan Ramadan tu dekat sangat dah. Biasanya para ulama ni bila nak masuk Ramadan, awal-awal lagi dia setelah berdoa. Di antara doa yang masyhur, yang masyhur, mari kita ikut semua doa ni. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala kabulkan sampai kita ke Ramadan pada tahun ini dalam keadaan selamat, insya-Allah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh ingat dah? Sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksud dianya, ya Allah, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab apa kita berdoa sangat nak suruh sampai ke bulan Ramadan? Kerana Ramadan mempunyai kelebihan yang tersendiri, banyak kelebihan. InsyaAllah ana cuba ringkaskan kepada dalam tazkirah kita pada malam ini beberapa nafahat, limpahan rahmat Allah, kurniaan Allah pada bulan Ramadan kepada hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita dengar awal ni, orang panggil semangat tu mari awal, kita pun berasa nak mari Ramadan ni dengan persiapan yang baik. Dengan orang panggil tidak kata mari, pakai mari gitu ya. Macam kita nak pergi haji. Orang sini kalau nak pergi haji, berapa kali dia ada kuliah, kursus haji? Berapa kali? Kalau Malaysia 17 siri kuliah. Setengah tahun duk ngaji haji saja. Lepas tu baru pergi. Kita sini tak ada kuliah, pakai gigi gitu ya? Ada tak? Dia mesti ada dia panggil kursus haji. Nak pergi haji kursus. Nak mari Ramadan, ada juga kuliah-kuliah, tazkirah daripada para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, tok-tok guru, bapa, duduk kuliah kepada kita supaya apa? Supaya bila mari Ramadan, kita bukan baru nak bersiap, kita nak tukar gia dah bila mari Ramadan. Itu lain dia punya. Nah, bila mari Ramadan bukan nak baru nak bersiap, tapi orang panggil nak tukar gia dah.
Yang kita bimbangnya orang lain tukar gia, kita baru nak panah enjin. Nah, jadi lambat nak boleh kepecut. Boleh jadi di antara sebab Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala beri Ramadan tu sebulan. Kalau beri 10 hari agak-agak dah kau dengan orang hok dah bersiap sempat. 10 hari dah masuk tu pakai ibadat selalu. Tapi orang yang baru nak bersiap, baru nak panah hanjir, Allah, kita baru nak pergi masjid, habis dah Ramadan. Ana suka tanya muslimat, kata makcik-makcik ni, kalau 10 hari puasa agak-agak dah, dia kata tak dah, berebut nak buat baju pun tak dah. Maka Allah Ta'ala yang maha kaya, rahmat dia sangat luas, maka diberinya kepada kita Ramadan 30 hari ataupun 29 hari. Dia panggil syahrun, sebulan tu ada 29, ada 30. Mana kalau bulan ni kita puasa 29 hari, dia panggil sebulan juga. Tak payah kena qada, tambah 1 hari lagi. Tapi kalau kita puasa 28 hari, kena tambah 1 hari, kena qada 1 hari. Lagu mana nak suruh jadi 28 hari? Pernah kau puasa 28 hari? Tak ada. Biasanya kita sini mula lambat, Mekah dia mula awal hari. Kita mula puasa di sini tempat kita, lepas tu kita pergi raya Mekah. Kebetulan di Mekah dia puasa 29 hari, kita baru 28 hari. Maka kita kena qada 1 hari. Itu dia punya kaedah dia. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan satu tempoh yang cukup. Kalau Nabi Musa dulu, Allah Ta'ala beri waktu munajat dia arba'ina lailah, 40 hari, 40 malam munajat Nabi Musa. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Tuhan bagi sebulan je, cukup dah. Sebab apa cukup? Bagi orang yang soleh, orang hak juru, orang yang baik-baik, dalam masa sebulan ni sudah cukup untuk kita mendapat rahmat dan limpahan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita peluang yang begitu besar. Baik, para jemaah sekalian, kenapa, apakah di antara rahsia min asrari ar-rahmah, rahsia Allah Ta'ala beri rahmat pada bulan Ramadan? Sebab apa? Sebab setiap masa manusia ni dia perlu pada nak betul balik. Kalau kita Allah ni kita ada kereta panggil dia, tidak setiap tahun kena hantar pergi pusat servis, tukar minyak ke, tukar ni, ada ke tak ada? Demikianlah ibarat kata bagi bulan Ramadan ni bulan servis kita punya jiwa yang berkarat dengan dosa-dosa, yang banyak perkara-perkara lara yang kita buat. Maka Allah SWT setiap tahun masuk pusat servis, pusat nak betul balik, pusat nak gilak keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nama dia bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah. Maka bila kita berdoa pada Allah SWT, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami pada bulan Ramadan. Lepas tu bila siapa nak buat apa? Ini yang kita takut ni. Ramah asal kau tak mati kak, kita akan sampai ke bulan Ramadan. Asal kau orang itu tidak mati, maka dia akan sampai ke bulan Ramadan. Tapi kalau siapa saja, masjid pun tak pergi juga, boleh puasa dengan tak puasa serupa yang bagi dia, orang ni rugi ke tak rugi? Sangat rugi. Sini kalau di Malaysia, kedai hok jual kuih-kuih, barang-barang buka puasa tu dia panggil bazar. Sini panggil apa? Enggak apa? Nak bazar tak ada sini? Oh, tak jadilah. Sebab di Malaysia dipanggil bazar. Bazar ni kedai hok kemoh-kemoh. Selalu orang jual kuih, jual makanan tu. Biasanya kita ni kalau kita pergi beli makanan waktu kita tengah lapar, banyak ke sikit beli. Oh, dia tak boleh tengok. Oh, nak belakang ni tak. Okey, sekali dua tangan penuh. Sebab itulah
kata di ahli-ahli psikologi, dia kata kalau nak beli makanan jangan beli tengah lapar. Dalam hadis Nabi kata tuan qadi tak boleh jatuh hukum ketika dia lapar, ketika dia marah, tak boleh. Sebab dia tak akan jadi. Sama juga kita, jadi bila mari bulan Ramadan, bila pergi ke bazar, asalnya nak pergi beli je. Tapi kalau beli lebih, dia tak jadi bazar, dia baca dengan baris bawah, dia panggil bazir Ramadan. Jadi bazar tu sudah tukar baris. Hak asal kedai tu dia panggil bazar. Akhir kali tukar baris jadi bazir Ramadan. Kita kata rugi besar kita apabila kita pergi tukar tempat. Maka bila kita nak wasallim ni di Ramadan, doa kita yang kedua, ya Allah, serahkanlah Ramadan ini suatu masa, suatu peluang, suatu keadaan yang baik, yang molek untuk kita isikan dengan segala kebaikan yang kita boleh buat. Kita kata alhamdulillah, manusia ni kalau dia duduk seorang tak kuat. Tapi kalau kita duduk ramai-ramai, berasa kuat ke tidak? Maka Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sepanjang tahun ada puasa sunat 3 hari sebulan, hari Senin, hari Khamis. Tuan-tuan dan puan-puan jawab sendiri dah soalan anak ni. Tak usah jawab derah lah, malu kau orang. Sepanjang tahun ni 1445 ni, berapa hari kita puasa sunat? 3 hari sebulan, berapa hari kita puasa? Tak boleh jawab ustaz, dia takut riak. Kalau takut riak jangan jawab, rugi pahala. Kalau kita bimbangnya takut tak ada. Tak tak? Dia tu bukan tak saya jawab ustaz, tapi takut orang tahu bukan riak. Kalau takut riak jangan jawab. Tapi kita nak muhasabah hari ni para jemaah, kita bimbang takut kita tak boleh jawab. Pasal apa tak boleh jawab? Memang tak ada nak kata apa. Hari Senin Khamis ada juga jaga-jaga. Tapi bila mari puasa ramai-ramai, semua orang akan buat. Jadi kita akan ada kekuatan untuk buat. Kita kata alhamdulillah. Siapa mereka setengah daripada wanita kita ni, muslimat kita ni, dia tanya soalan. Dia kata ustaz boleh ke tidak dari sudut hukum dia nak makan pil, makan ubat supaya tak mari haid. Kata makan apa ubatnya tu hari cuti kan. Dia kata kalau puasa ni cuti macam semaya, tak apa. Kau banyak hari cuti, kau muja boleh buat kuih raya. Semaya cuti kena ganti ke tak? Tak payah ganti. Oh, kalau orang muslimat kita ni tak boleh semaya, pas kena ganti. Jawab dia 10 hari kau duduk qada semaya. Ramai orang tak semaya. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita cuti tak payah qada. Mari bulan Ramadan la fa'iddatu min ayamin ukhar, kena ganti pada hari lain. Jadi dia minta tanya fatwa, tanya pandangan ulama, boleh ke tidak wanita ni pakai makan ubat supaya tak mari haid, supaya dia boleh puasa sekali dengan orang ramai, tak payah duduk qada. Lepas pada tu kata jadi para ulama mengatakan harus untuk makan ubat. Cuma doktor nasihat, dia kata benda tu harus, benda tu boleh, tapi dinasihatkan supaya ambil nasihat daripada klinik, daripada doktor, daripada tabib, lagu mana cara nak makan, supaya tidak berguna. Maka kita minta doa kepada Allah Ta'ala, Allah wasallim Ramadana lana, ya Allah anugerahkan Ramadan ini kepada kami supaya kami dapat melakukan ibadah sebaik yang mungkin. Habis berhenti sekat tu ya, tak lagi, tak sudah lagi doa kita. Permohonan doa kita yang ketiga, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimalah daripada kami ibadat amalan yang kami lakukan. Bila ibadat kita buat ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan, nak suruh Tuhan terima ke tidak? Nak. Maka itulah harapan kita, itulah cita-cita kita buat ibadat nak suruh Allah kabul. Kita buat ibadat nak suruh Tuhan terima. Kalau buat ibadat Tuhan tak terima, yang pertama letih saja, yang kedua rugi pahala, yang ketiga adakah kita lepas daripada taklif yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimah kepada kenapa doa ini dibaca. Siapa dia ingat doa ni? Boleh?
Nak dengar ni ada ingat? Ingat dah dia ada malu nak kata dah. Baik, kata sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ingat dah tu dah, insya-Allah. Ustaz kita pun selalu baca tu email. Kena baca biar kita boleh ingat, kita berdoa. Baiklah. Ada pun beberapa rahmat Allah Taala di bulan Ramadan. Yang pertama, hak mana rajin nulis tulis. Nanti sudah sekarang kita tanya berapa kau rahmat Allah Taala di bulan Ramadan yang sempat kita ambil dalam kuliah kita yang ringkas ini, insya-Allah. Yang pertama, ni kena belajar menulis lah. Kalau kita pergi ngaji ni mana-mana, sama ada kitab, kalau tak ada kitab biar ada kertas. Dia kata lo ni tak apa ustaz, tak ada kitab pun, moga ada rakam live kan. Kagak boleh tengok pula. Begitulah alasan kita. Yang pertama, rahmat Allah Ta'ala yang pertama kepada orang berpuasa ni, ghufran ma taqaddama minaz zambi. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita lepas. Kita sepanjang 11 bulan daripada Syawal tahun lepas sampai ke Syaban tahun ni, 11 bulan. Mari bulan Ramadan, limpah kurnian Allah SWT yang beri pada kita apa dia? Allah Ta'ala akan beri keampunan. Mana ke dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia berpuasa dengan dua syarat. Dua syarat ni kena ada. Puasa saja. Syarat yang pertama, imanan. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makna kita kenapa berpuasa? Sebab Allah suruh. Mana dalil Tuhan suruh? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Oi orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Kena ingat. Bila Tuhan suruh kita buat. Maka Nabi SAW telah beri satu galakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa dia berpuasa dalam keadaan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala. Letih puasa hari ni, tak usah kata letih. Lapar bagi puasa hari ni, tak usah kata lapar. Sebab memang kita tak makan. Kalau tak royak kau orang pun tak royak kau orang tahu belaka, orang tak makan orang puasa ni. Kau ada orang puasa makan. Ada. Jadi orang tak kata kat situ. Cuma budak-budak lah kadang-kadang dia main royak mak lapar. Mak dia pun buat mana. Zaman dulu ni kalau budak zaman dulu kalau budak lapar kita suruh tidur tak, gosok-gosok kepala. Lah ni tak payah dah. Bunyi lapar nak duk mengamuk gak, hola telefon. Allah. Ubat yang paling mujarab. Tengah duk teriak senyap. Orang tua pun galik tak nak tidur malam pun ni juga. Dia menyakit baru dia panggil, menyakit telefon. Sini orang panggil telefon kah? Jawab ni, supaya handphone. Allah SWT tak pada kita ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa puasa? Allah suruh. Bila kita puasa, kita kena jaga SOP puasa. Bahasa SOP ni bahasa Covid ni. Mana kita kena jaga adab-adab puasa kita tu. Kita puasa ni tak makan, tak minum, tidak melakukan persetubuhan jima, itu mudah. Tapi nak jaga pahala puasa, ni hak payah sikit. Mana nak jaga daripada batal puasa, insya-Allah mudah. Kita tak makan, jaga. Tak minum. Ana 2 hari lepas, pihak hospital sains dia minta kita bentang kepada ahli-ahli perubatan, doktor-doktor, isu semasa, fatwa-fatwa semasa, ulama-ulama zaman dulu ni, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa.
macam orang sakit demam. Ketar gini mari, hoita, panah. Boleh ke doktor injek dia? Tengah hari puasa, dia tengah puasa. Jadi alhamdulillah, mengikut dalam fatwa ulama semasa kata tidak membatalkan puasa. Boleh. Dia sama dia khilaf masalah masuk air. Tak apalah, yang pentingnya nak batal puasa orang jaga. Tapi yang kita kena betul-betul jaga lagi lepas pada itu, iaitulah kita kena jaga daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini agak sukar. Ini ada orang tanya, dia kata kenapa kak ustaz? Dia tanya tu bukan nak marah, cuma dia duduk memikir. Dia kata pasal apa tidak masuk dalam senara batal puasa ni mengopak orang. Kata kalau ahli fiqh kata masuk, dia mau nak buat apa mana? Kita ngopak dah takut batal puasa. Kata yolah kau tak ngopak. Zaman kita hari ni orang tak ngopak orang. Ada ke majlis mengopak? Ada? Tak ada. Tak. Kalau dia panggil orang-orang, mari malam ni kita kumpul kedai kopi ni, apa dia? Nak bicara khas masa. Sebenarnya dia nak ngata kau orang, betul tak? Oh, kalau dia kata, mari kita bicara, mari kita kumpul malam ni, nak buat apa? Ngopak, tak ada orang pergi. Tapi kalau kata nak bicara isu semasa lah, tak? Dunia ni macam mana apa jadi di negara sana umat Islam, apa jadi di negara sini banjir sana, apa ni hara sini. Ada. Jadi payah kita nak buat definisi batal ke tak pasal, kata lagu ni batal ke tidak? Sukar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak letak dia batal puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Jadi orang yang betul-betul imanan wahtisaban, dia akan jaga puasa dia. Manakala cukup syarat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita lepas. Susah senang lah kita. Allah, dia kata kalau lagu tu suka. Ya betul. Imanan wahtisaban maknanya dua perkara yang kita nak mengharapkan pahala. Baik, yang kedua, rahmat Allah Taala yang kedua. Dalam bulan Ramadan ini Allah Taala anugerahkan kepada kita puasa jama'i. Puasa beramai-ramai seluruh dunia dalam satu masa. Betul ke satu masa? Betul ke tidak satu masa? Betul. Cuma masa tu berbeza. Semua orang kena puasa bermula daripada terbit fajar sampai ke maghrib jatuh matahari. Betul tak? Gilah dunia mana pun terbit fajar sampai jatuh matahari. Cuma beza dari sudut waktu. Kita sini pukul 7, buka puasa, pukul 9.30 deh. 9.30 kita sini, orang di Mekah baru pukul 1, pukul 1.30. Lebih ke tak? 12.30. Kira nak bawa balik Mekah ni. Pukul 2. Maknanya kita makan, dia tak makan lagi. Tapi dia akan makan bila maghrib. Mana serupa? Ni ada setengah orang dia pening bila kata-kata di antara tanda rahmat Allah Taala kita berpuasa pada waktu yang sama. Pada masa yang waktu yang sama, subuh hingga maghrib. Dia kata tak serupa. Kita sini maghrib, Mekah pukul 2. Kata pukul 2 pun dia akan buka puasa maghrib juga. Betul tak? Jadi samalah. Itu dia panggil menunjukkan kesatuan ummah. Kita buka puasa pada waktu yang sama, kita puasa pada hari yang sama, kita akan beraya juga pada waktu yang sama. Cuma waktu raya ni bonus sikit, ada sehari lebih, ada sehari kurang. Betul tak? Mungkin kita sini cepat sehari, orang sebelah sungai kita ni lambat sehari. Lagu tu lah jadi sama. Ada usaha daripada pendakwah kita yang hebat ni nak satukan hari raya. Nak suruh raya serupa. Kalau istihar sini, istihar sana. Tapi payah lah. Mungkin setiap negara tu ada ketua negara. Setiap negara ada ketua negara yang jaga agama dia, maka dia ada ijtihad dia masing-masing. Kita kata tak apalah, yang penting dalam satu negara jangan ada dua perayaan. Payah gitu. Orang sini duduk takbir lagi, orang tu duduk mahal tu maya tarawih. Tak lupa. Baik. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi rahmat kepada kita, kita puasa dalam satu masa yang sama. Orang paling suka sekali
masyarakat kita ni kalau dia boleh berbuka puasa di Masjid Haram Madinah, pergi aja kan. Besok dia juga pergi buka puasa di Masjid Madinah. Kau tak pergi lagi? Kalau tak pergi lagi kena terai kot sekali. Tuan-tuan, bayangkan orang buka puasa di Masjid Madinah ni, juta lebih. Juta, bukan juta bak ni, juta orang. Juta bak sikit. Kita dengar dia kata, berapa juta? Kanyak kita nak bayar kau juta. Rupanya 100 riyal je tu. RM120 baru. Dalam masa yang sama, orang azan semuanya bismillah, makan belakang. Sekejap lagi, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wazabatal ajru, insya-Allah baca doa dah. Mari akad sufrah, qomat, cuci masjid, orang boleh semaya dalam satu masa. Ini di antara benda keajaiban Allah Taala beri kepada kita bila kita pergi di tempat kita pun sama, tapi atas masjid ni lah. Tapi dalam Masjid Haram kita boleh tengok kesatuan ummah, wahdatul ummah, satu tempo dalam masa 15 minit dia buka puasa, dia boleh baca doa, dia boleh solat dalam satu masa. Allahu Akbar. Seronok kata tidak? Umat kita ni boleh dia panggil alat untuk bersatu cukup kuat. Dan sebagaimana kata orang, seorang muslim dhaifun fi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi. Orang muslim ni lemah kalau duduk seorang, tapi dia kuat kalau ramai. Kalau kita semaya seorang rumah, kadang-kadang tak ingat juga rakaat tu. 3 ke 4 ni. Bini mari tengok semaya pula dah tak ayuh ni. Tadi akad tak beda, rupa dia semaya mula tak ingat rakaat tadi. 3 kali nak boleh 3 kali akad tak nak boleh kau sudah semaya. Tapi kita semaya di masjid, confirm tak ada orang salah. Pasal ramai-ramai semaya. Kuat tak kuat kita? Syaitan tak boleh kacau kita. Cuma adalah sekali-sekala kalau tu email berona. Tidak tu email kita sini. Tu email berona terlupa, makmum berani tegur tak berani tegur. Baru ni anda tak sebut nama masjid, buat malu orang. Maya jemaah, satu masjid 1000 orang ada. Tu email salah. Tak ada orang berani tegur. Tak kata subhanallah. Lepas maya jemaah dia duk buat tangga. Aku rasa tu email salah dia. Aku rasa apa maya aku rasa tu email klik lah. Dia telefonkan aku mana? Kata gini lah, maya Zuhur lah buat demo, tak jadi saat ni tu. Minggu depan tu email mari pula istihar. Siapa dia maya jemaah dengan dia minggu depan, qada maya Zuhur belaka salah. Nak ceritanya 1000 orang tak boleh nak tegur seorang imam yang salah. Ini lemahnya kita ini sebab apa? Berlakunya kelaraan dalam hidup kita ni kerana ada masalah yang berlaku. Tapi alhamdulillah bila kita mari bulan Ramadan yang sama, kita akan ada kekuatan jiwa. Kuat. Macam mana kita kuat? Kita boleh buat ibadat sama-sama. Kita akan solat tarawih bersama. Jadi kita akan sekuat walaupun kita rasa lapar, rasa dahaga, rasa nak buka puasa, orang tak buka. Sebab apa tak buka? Sebab kita tahu orang lain pun letih juga. Alhamdulillah. Itu dia panggil kekuatan jiwa di bulan Ramadan yang Allah Taala beri rahmat kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Yang ketiga, Allah Taala bagi bulan Ramadan ni dia panggil syahrul himyah. Himyah ni orang panggil orang nak jaga body. Kita ni kan nak jaga body payah. Rahmat kepada tubuh kita ni. Ana ada sekali pergi melawat satu kilang. Kilang besar. Dia kata kilang ni dalam setahun dia ada cuti. Enjin dia tu dia cuti untuk sehabis untuk apa. Jadi dia kata serupalah ustaz. Kita di bulan Ramadan Allah Ta'ala beri cuti enjin. Tubuh kita ni enjin ni. Kita duk ngak makan tu, berapa lama proses nak boleh ke sapa makan ni ke usus, nak boleh ke sapa zat tu naik. Bukan main bekerja dia. Kalau enjin kita ni jenis besi hok sepah kereta ni banyak kali tukar dah. Tapi tak tukar lagi. Cuma orang tukar jaga-jaga benda-benda dah. Mana alat-alat kita ni hok Tuhan beri tidak banyak hak rusak, banyak sikit-sikit. Maka bila mari bulan Ramadan, inilah bulan kita ambil peluang apa dia? Supaya kita nak jaga, kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu satu perisai. Mana nak jaga kita daripada kesakitan. Yang kedua nak jaga kita daripada api neraka yang kita kena jaga, supaya kita ambil peluang
bagi orang yang orang panggil lebih timbangnya ke apa, jadi kita kena buatlah bulan Ramadan lah bulan peluang yang kita nak ambil. Cuma ada orang kata dia kata tak jadi mana tu, tak jadi mana. Kata apa tak jadi mana? Sebab bulan Ramadan lah bulan banyak jamuan. Masjid kita nak buat buka puasa hari-hari. Apa nak jaga body kan? Makan ni hok kejang pula sedar-sedar. Kalau hari lain tak jumpa rumah di masjid jumpa. Jadi itulah Allah Taala nak uji. Ana berjalan di bandar besar. Di bandar besar lah ibu negara. Tak sebutlah negara mana tu. Buat malu kita ya deh. Dia punya elan berbuka puasa, dia panggil buffet. Buffet ni jamu yang buka puasa sini, satu kepala seorang RM120. RM120 ni berapa bak? 1,000. Kita 1,000 ni boleh makan sebulan dah. Dia buka puasa sehari baru. Kata puak ni buka puasa kau mentak darah lah kena. Ni buka puasa kau mentak darah ni. Orang puasa ni orang jaga, nak jaga tubuhnya, nak jaga zuhudnya, nak jaga. Tiba-tiba kita bila mari waktu buka puasa kita makan pelik-pelik, kita mengatakan itu yang tidak jadi masalah, yang jadi masalah pada kita. Tidak naik kita punya taraf. Sepatutnya waktu ni lah waktu kita nak jaga kita, supaya kita duduk ambil peluang untuk jaga kesihatan, untuk bagi rehat kepada tubuh badan kita. Maka kita kata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itulah waktu kita nak memikir. Dia manusia ni ada dua. Bila kita tengok makan ni hok sedap, tengok makan ni hok sedap, tapi tak boleh makan. Ada ke tidak? Jadi kumpulan yang pertama tengok makan ni sedap tak boleh makan ni, orang miskin. Dia lalu kok kedai-kedai hok jenis makan yang mahal lah ni. Kedai kopi pun kedai hot standard tu lah, hot cermin gelap tu. Kedai kopi dia segelah, berapa segelah? 100 120 pak segelah. Hot kedai kita tepi jalan ni berapa ya semakin segelah kita dah. Tengok yang nak masuk kopi tak minum. Kau duk main minum kopi hot tepi jalan. Tak nak makan. Yang kedua, duit ada. Duit ada tapi penyakit pula ada. Tengok daging darah tinggi, tengok urea kecil manis. Enggak apa dia lagi ada kita boleh makan atas dunia ni. Maka bila mari bulan Ramadan, Allah SWT beri kepada kita mikir daripada pagi sampai ke petang. Sedangkan kita ada duit, kesihatan tubuh badan pemolek, tapi nak makan tak boleh. Waktu itulah kita akan mikir dua perkara. Yang pertama kita fikir kepada orang fakir miskin yang tak ada makanan. Ada ahli motivasi, tahu ahli motivasi ni, ahli fikir lah. Dia kata orang miskin, dia duk cakap sama dia, gapo hok kita boleh makan esok. Tak ada makanan, gapo dia ada makanan kita boleh makan esok. Ada nasi ko, ada roti ko, ada berapa. Orang kaya-kaya pula tak, apa menu hok kita nak makan esok. Lain tu dua tu. Hok ni duk cari menu hok sedap, hok sekumpulan lagi duk mikir gapo dia hok kita boleh makan esok. Tak ada makanan. Maka waktu ni lah para jemaah sekalian, waktu kita kena fikir kepada orang yang pertama orang miskin, yang kedua kita kena fikir pada orang sakit. Sahabat aku tu sakit lama dah. Kita potok zairah dia lama dah. Kita tahu dia nyakit, pergi zairah. Sekarang ni ada satu penyakit dia panggil penyakit kronik. Penyakit kronik ni penyakit hok payah hok tak siar kan. Macam orang kena stroke. Sini orang panggil stroke kat dah. Penyakit kronik dia panggil. Orang kena stroke ke, orang hok yang punya azab kata muzmin, penyakit yang berterusan tak. Jadi orang ni dia perlu banyak bantuan tuan-tuan. Kadang-kadang nak pergi tandas tak boleh, kena pakai cawak. Panggil cawak kat sini, pempoh. Cawak ni. Kena pakai cawak. Cawak ni kena beli. So jabir cawak tu berapa harga?
beli di farmasi, beli supermarket. Inilah waktu kita tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang tak boleh makan nasi, kena minum susu. Allah, kita ada antara doa yang diajar oleh para ulama, bila kita dengar masalah penyakit, masalah tak molek, kalau nak mari kita kena kata afanallahu wa iyyakum. Coba kata belakang, afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan selamatkan kamu semua. Nah, ada setengah orang ni tak boleh makan nasi, minum susu, kok hidup dengan wayar. Ada ke tak ada sahabat-sahabat kita? Ada ke tidak ada keluarga kita? Anak-beranak kita hak diuji dengan ni? Ada? Gizadah tak daerah kita? Ramadan ni kena ingat, Masya Allah, aku ni susu gapo nak minum esok? Susu lembu ada, susu kambing ada, susu gapo lagi yang masyhur sini? Susu uta ada. Susu uta tak ada, susu kena pergi Mekah ada tak? Orang lain duk mikir nak beli susu untuk nak suap ke mak dia, ke ayah dia hak sakit, suap ke hidup. Inilah masanya kita para jemaah sekalian, kita berrahmat kepada orang yang sakit bila kita mikir tak. Jadi dua benda kena fikir. Satu, orang miskin yang tak ada benda nak buka puasa, tak ada makanan dia nak sahur. Yang kedua, kita kena fikir kepada orang sakit, apa yang kita boleh bantu mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan bulan rahmat ini membuka rahmat kepada kita, insyaAllah. Yang keempat, rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Yang keempat, rahmat fi tahdidi zaman. Allah Ta'ala pilih masa untuk berpuasa. Dia pilih masa bulan Hijri. Dia beza bulan Hijri dengan bulan Syamsi. Kita tahu sini pelik. Orang lain tahu 2024, sini tahu berapa? Tahun ni tahu berapa? 2,500 lebih dah. Tak. Mula-mula kita mari kata, tahun berapa dia ni? Dia panggil tahun apa ni? Tahun Buddha. Tahun Buddha. Ni hak dia mau guna sini ni. Tarikh serupa. Macam hari ni ni bulan 3 2024. Dia ni bulan 3 juga dia. Tapi tahun 2567. Pening belakang tu. Tapi bulan Ramadan bulan Ramadan. Pasal apa? Imai kita belajar ilmu hikmat. Tu imai kata sekat pukul 8. Moga mari jaga ni pukul 10 tak apa deh. Konsep tu jangan takut ada hak tu dah. Dah lama ustaz ni. Kenapa bulan Ramadan ini Allah Taala letak puasa di bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan dia akan berubah musim, berubah masa. Tahun ni bulan Ramadan kita bulan 3. Bulan apa ni? Mas. Bulan 3 ni orang panggil bulan baru nak panah. Betul tak? Habis sejuk baru nak panah. Mungkin berapa tahun lagi Ramadan pada musim sejuk, musim hujan. Allah sukanya musim hujan. Maghrib cepat, subuh lambat. Tengah hari tak panah. Begitulah suasana keadaan. Allah pilih hari berbeza, ada waktu panjang, ada waktu pendek. Ana waktu duduk di Malaysia ni tak nampak sangat. Waktu tu beza. Cuma mungkin kalau musim panas mungkin pukul 7:30 maghrib tak. Musim sejuk ni pukul 6:30 gitu. Beza sikit. Tapi kalau kita duduk di negeri Arab, di Madinah ya, beza banyak tu. Pukul 5:30, pukul 6 tu maghrib dah. Pukul 4:30 subuh. Contoh kalau musim panas. Kalau musim panas pula pukul 7 lebih baru maghrib. Pukul 4:30 subuh. Jadi kita terasa panas sungguh. Maka Allah SWT nak suruh kita sentiasa bersyukur pada Allah. Bila kita puasa musim sejuk, Allah sukanya, rahmatnya kita puasa musim sejuk. Musim panas baru ni Allah berasa puasa. Berasa ada rahmat Allah Taala. Mari musim panas pula, Allahu Akbar. 3 tahun lagi musim sejuk suka. Jadi jiwa tu sentiasa berubah. Ana baca dalam fatwa ulama semasa ni, orang duduk di negeri dia malas sejak malas. Maghrib dengan Isya 1 jam. Dia maya maghrib, sudah maya maghrib dia makan buka puasa, sudah buka puasa dia boleh maya
Bukan isya subuh tu. Maghrib hingga subuh sejam. Anak ayah. Maya isya, maya tarawih subuh. Tak ada masalah. Panjang tu. Kena puasa 23 jam. Kalau keadaan panas pula lagu mana nak buat? Maka ahli fatwa kata kalau tak gerak, tak larat nak puasa, dia boleh buka puasa tapi dia kena ganti pada musim pendek tengah hari saja. Itulah suasana yang berlaku. Allah Ta'ala beri pada kita pilih masa yang tepat, dan Allah Ta'ala beri pada kita sebulan itu sama ada 29 ataupun 30. Tadi anda dah bahaskan. Baiklah, yang kelima, pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala, bukan pintu. Masuknya bulan Ramadan akan kedengaran suara malaikat panggil. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yunadi munadin fi awwali lailatin min Ramadan. Pada awal malam Ramadan akan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Hei orang yang nak benda baik, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, segera mari pakat buat belaka. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Hei orang yang tak juruh, orang yang buat maksiat lagi tu berhenti padahlah ni bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar kau malaikat panggil. Kalau kita dengar tak? Hai, orang yang baik-baik pakat lari ke masjid. Orang yang tak baik marah pula. Ni suara apa ni, kacau kan? Tapi kita orang beriman, kita dengar melalui lidah, melalui apa ni, pendengaran hati kita. Sebagaimana mata kita ni dia panggil dua, satu basar, satu lagi basirah. Kita boleh tengok dengan mata kita atau tengok dengan mata hati. Yang kedua, kita boleh dengar dengan telinga kita betul ataupun dengar telinga hati kita ni, iaitulah Allah Ta'ala hantar para penyeru di awal Ramadan, ya baghiyal khairi aqbil. Hei orang yang nak buat benda baik, sekarang musim dia. Orang yang tak sebaik lagi, boleh jadi tak baiknya, mari pakat pergi masjid belaka. Ini penting dalam apa ni? Dalam Ramadan ada penyeru yang panggil kita supaya kita jadi orang baik. Kalau dengar ke tak dengar, pada jemaah sekalian, kita kena letak telinga hati kita ni, kita dengar seruan tu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Ini kena pakat mari masjid. Mari masjid pula, jangan lari tengah jalan. Allah, setengah orang ni dia cepat lari. Nak pergi terawih. Berapa rakaat sini? Mari terawih, 8. Sudah berapa jam sudah? 2 jam. 8 rakaat 2 jam. Mana 1 juzuk? Alhamdulillah. 8 rakaat 1 juzuk. Wah, hati. Setengah masjid 8 rakaat baca wal asri. Nah. Oh, okey. Orang lain baru tu kagia dia tu sudah siap makan con ni. Tapi tak apalah. Hemah dia panggil. Hemah ni, semangat ni tak sama. Ada orang semangat, ada orang tak semangat. Cuma apa yang kita dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika Nabi solat qiyam Ramadan yang kita panggil solat tarawih bersama dengan para sahabat, Nabi kita semaya separuh malam. Setengah malam sudah. Mari sahabat komplain. Lama sahabat komplain juga. Dia kata, ya Rasulullah, baru separuh malam. Lau nafaltana baqiyata lailatina. Boleh kau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan solat ni sampai kau sahur, baru sedap. Ada kat tempat kita ni orang komplain tu email lagu tu. Tu email sudah pukul 10, dia nak pukul 12. Ada. Maru ada tak? Alah mata ke dia hafal Quran agaknya baca panjang. Tu ramah dah. Marah kata email ada, tapi kalau nak suruh email panjang rasa jangan nak jumpa. Nabi kata apa? Dengar ni. Naknya hak Nabi kita kempen. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa dia solat bersama dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala satu malam. Nak kata sih?
Nak ke tak nak pahala satu malam? Oh, jangan lari. Lari juga pasal ni. Tengok tahu lari. Lari juga. Ingat kalau 8 rakaat tak lari dah. Ni ada cerita orang dekat bulan puasa ni, ahli jawatan masjid mesyuarat. Kita ni nak 8 ke 20? Oh, dia bincang lah. Setengah jawatan kuasa kata 8 lah. Orang tak lagak 20 ni. Tak, kalau buat 20 setengah. Kita maya Isra ni boleh setengah. Siapa dia solat subuh berjamaah? Separuh lagi. Jadi cukup sah. Maknanya kita solat subuh dengan solat Isya boleh satu pahala qiyamul lail. Kita solat tarawih sekali dengan imam sampai sudah boleh pahala qiyamul lail. Artinya para jemaah sekalian, 2 kali qiyamul lail kita akan boleh pahala pada bulan Ramadan. Nak ke tak nak? InsyaAllah. Bagi anaknya cukup dah kempen tu. Orang panggil habis rain dah kempen tu. Kalau lari juga bukan salah ibu mengandung, tapi salah kedaca ni duk tunggu awal. Tahu tak? Jadi kedaca ni salah, bukan salah kita. Jadi kita kata jangan buat perangai lagu tu. Tidak kena dengan cara. Sebab apa? Kita yang buat masalah. Baiklah. Yang keenam, Allah Ta'ala buka abwabul jannah. Pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Allah. Pintu syurga dibuka, pintu neraka tutup. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, pintu syurga ada berapa? Jawab kat derah nak dengar ni. Pintu syurga berapa ada? Oh, dia kata ustaz tak aja tengok pintu masjid kita, betul lupa nak kaya. Pintu syurga ada 8. Ingat. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Apa siapa tak sama banyak? Sebab apa? Pintu syurga 8, pintu neraka 7. Pasal apa tak sama banyak? Nak bagi tahu pada kita rahmat Allah Taala lebih luas daripada azab. Sebab pintu syurga 8 lebih pada pintu neraka. Maka bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Bila mari bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffisati syayatin, syaitan-syaitan diikat. Maknanya kata di ulama hadis, maksud dianya pintu kebajikan tu luas. Pasal apa luas? Bila kita tengok orang pakat pergi masjid belaka, berduyun-duyun ke masjid, kita pun rasa semangat tu nak pergi masjid juga. Ni tengok orang lain duduk mepeh dah. Orang dekat maghrib dia duduk basuh kereta. Pakai seluar pendek ke duduk main honggar tepi jalan. Lemah. Bila mari bulan Ramadan dekat maghrib semua orang jujur ke masjid. Pakat mari solat Isya berterawih. Semangat naik. Maka itu dia panggil pintu syurga, maknanya pintu kebajikan terbuka nak banding dengan pintu kejahatan. Yang ketujuh, tasfidu syayatin, syaitan-syaitan hok nakal-nakal dan maradatu jin, jin hok jahat, semuanya diikat bulan Ramadan. Ada orang tanya, dia kata betul kok syaitan tak ada bulan Ramadan. Kita kata bukan tak ada. Syaitan ada, nak gimana dia? Cuma dia kena ikat. Kena penjara, kena belenggu di bulan Ramadan. Tapi jangan sedap hati kita. Biasanya orang nak cuti ni, orang nak cuti, dia lantik dah pengganti dia. Macam kita lah, contoh kita ada kedai, kalau kita ada pejabat, kita nak cuti, nak pergi Mekah 40 hari, tidak lantik pengganti. Mu jaga ni, mu jaga akaun, mu jaga. Syaitan pun dia tahu dah dia nak cuti, dia latih dah pengikut-pengikut dia. Aku tak ada, mu buat kerja. Pasal itulah ada seorang pakcik ni, dia tanya, dia kata, ustaz betul kau tak ada syaitan boleh puasa? Kata pakcik, tak percaya ke hadis ke? Percaya. Bukan anti hadis. Saya beriman dengan hadis. Hadis sahih kita percaya. Cuma nak tahu dalam kepala duk mikir, betul kau syaitan tak ada? Ini kita bertanya dia, apa? Pasal apa jadi mikir gitu? Dia kata dia pergi masjid, balik-balik masjid selipar dia hilang. Rupanya hilang selipar ni satu bukti nak jadi ragu kepada hadis syaitan tak ada. Kita pun tanya dia pasal belakang orang. Kata pakcik tengok bila syaitan pakai selipar?
Biasa orang lukis kartun ni kan setan tak ada selipar, ada ekor tak. Hai, dia kata ustaz. Kita kata syaitan hak tu tak ada dah kena ikat. Hak ada laginya pengganti syaitan, nama dia manusia, minal jinnati wan nas. Allah Taala sebut syaitan ni mari dua, sama ada dia jin atau dia manusia. Jin kena ikat, manusia tak kena ikat. Sebab itulah bulan Ramadan pun hilang juga pakai-pakai. Berlaku juga petumbuk, dak gocoh sana sini. Rebut bazar Ramadan apa gocoh? Dia kata apa? Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian, syaitan ikat, maknanya pintu kejahatan tu lebih tertutup. Tapi kalau kita tak boleh lawan juga syaitan, hak tak kena ikatnya nafsu kita ya. Nak mengekang nafsu, Nabi sebut dalam hadis, ketika Nabi kita nasihat kepada para pemuda, Nabi kata apa? Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Orang muda, siapa dia ada kemampuan untuk kahwin. Siapa tak mampu, fa'alihi bis-shaum, hendaklah dia puasa, kerana puasa itu mengekang nafsu. Tapi pasal apa puasa kita tak mengekang nafsu? Sebab sanilah makan buka puasa tak tahu tak ada minum, banyak doa. Nah, siapa lepas mai tarawih ada pula makan jamu lepas tarawih nak sahur. Jadi kita sebenarnya tidak mengekang nafsu. Setengah orang kata bulan puasa ni bulan nak naik nafsu sebab makan terlalu banyak. Kuih-kuih hok pelik-pelik tu hok duduk dalam museum. Sini orang panggil museum kau tempat barang lama. Museum. Hok duduk dalam museum tu tubik bulan puasa. Nah, tak tahu kuih gapo, kuih hok so bulan puasa sini. Gapo? Onda. Kuih ke apa? Tanya orang lama-lama ni. Hok masuk bulan puasa ni, orang teringat ke kuih ni. Nama ke apa? Tak ingat kuih lah, cara aku makan ni. Mana bulan lain tak ada tu. Bulan puasa ada. Jadi kita kata bulan puasa ni jadi bulan makan, bukan bulan. Baiklah. Yang ke-8 masa kita nak habis dah. Yang ke-8 iaitu al-istiqaz. Kita boleh bangun awal bulan Ramadan. Pasal apa bangun awal? Sebab nak makan sahur. Tapi itulah peluangnya kita sebelum kita makan sahur, mayalah tahajud dulu. Paling tidak 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, lepas tu makan sahur. Sepanjang tahun sebelah bulan tak bangun tahajud, bulan Ramadan alhamdulillah oleh kerana kita bangun berjamaah ini beramai-ramai, kita boleh makan ramai-ramai, kita boleh bertahajud. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah peluang-peluang yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka bulan Ramadan yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak kepada kita, dia panggil Syahrul Judi, bulan Ramadan, bulan pemurah. Boleh kata kau orang murah bulan Ramadan. Tuan-tuan pergi Mekah, beza bulan Ramadan dengan bulan haji. Beza. Bulan Ramadan orang tarik nak jamu makan. Betul tak? Syekh nak ajak buka puasa tempat dia ni. Kau ni tarik. Kita duduk memikir nak pergi mana. Kalau dalam masjid tu saya mikirlah, wah tamar dengan roti ya belakangnya. Ada laban susu masak. Tapi kalau pergi musim haji, tak ada orang jamu, adanya bagi-bagi duduk jual tu banyak. Itu beza. Maknanya bulan Ramadan lah bulan kita ambil peluang, kita ambil masa untuk kita infak fisabilillah. Gapo ni hak perlu kita infak. Masjid kita nak gapo? Sekolah kita tak apa, sekolah fardu ain nak gapo? Kelas-kelas pengajian Quran nak apa? Rumah-rumah anak yatim kita cari. Orang miskin kadang-kadang kena cari. Jangan tunggu dia mari. Sebab itulah Nabi kata laisal miskin, bukanlah orang itu betul-betul miskin, orang yang duduk minta sedekah. Walakinnal miskin, orang miskin, orang yang perlu berajar tapi tak minta. Ada ke tak ada orang lagu ni? Kita kena balik siasat di kampung-kampung kita. Tengok anak beranak kita sendiri, dia ni anak 10. Suami mati ataupun suami hilang, tak tahu duduk mana. Ada juga lagu tu. Tak mati-mati, dia bini lain pakai tak kelik. Nak kata apa? Kita bantu orang ni. Dia tak minta. Mak dia dekat suku sembah, kau duduk kerja cari makan, nak tanggung anak-anak. Jadi kita usaha bantu orang-orang lagu ni. Dan yang ke-10, Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran.
Allah Ta'ala turun Quran, maka Ramadan ni bekal Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ambil Quran, kita jadikan teman hidup kita pada bulan Ramadan, luar Ramadan, tapi Ramadan tempat yang mesti kita perbanyak. Paling tidak boleh khatam sekali baca. Hak kita baca seorang. Hak pihak masjid anjur pula, kita baca pula di masjid. Kalau ada kelas tadarus Quran, kelas tadabbur Quran, kita ikut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita rahmat yang luas ini, dapat kita capai, dapat kita ambil pada Ramadan tahun ini, insya-Allah. Tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.